Hai, saya tak tengok, saya tengok ini tiga. So, tak apalah, maksudnya okey lah sahabat. Apa? Satu tu Khamis, Jumaat, Sabtu, lepas tu tiga tu hari Ahad. Okey. Okey. So, setakat ni kita okey. Kita on track. Apa? And everything. Sikit pasal assessment yang apa yang ada dan saya dah tukar dah tarikh-tarikh yang sepatutnya tukar lah yang betul-betul dalam apa portal tu yang dia minta tukar ialah case study lah sebab case study tu memang link straight dengan portal. Yang lain tu semua masuk dalam Padlet dan ataupun hantar basically apa submission. Oh, baru saya perasan saya terlupa nak hantar apa letak link untuk submission game. Cuma saya hantar untuk markah peer assessment tu. Okay, tak apa kita go through one by one dan mungkin Haikal ada kan kat sini? Tadi saya nampak. Mungkin Haikal pun nak apa? Ada concern pasal game, pasal soalan game apa semua. Hari ni kita soal jawab, hari tu saya terpaksa screen cepat-cepat saya just cover yang um, benda yang apa? Yang betul-betul um, saya sempat. Contohnya macam apa deadline and everything. Okay. Okay, yang ni yang lama ni. Sepatutnya kita dah, apa, peperiksaan kita 26 Jun. Okay, so memang tak ada bertenang lah. Tak apa, jadi dia bagi 3 Julai. Lawat sejam lah, seminggu. Okay, presentation ada dua lagi. Grup Haikal dengan grup Najmi. Najmi, Nada, Nadia, Haikal, Mila dengan, uh, Haikal, Mila dengan, sekejap. Saya dah Nazira. hafal lah. Fazira. Okay, Fazira. Okay, sebab tulis Faz sebab saya duduk fikir Fazira. Okay, Haikal, Faz dengan Mila. Okay. So, Najmi buat dengan Nadia minggu depan akan buat YouTube. Jadi yang ni Haikal, Faz dengan Mila boleh decide lah maksudnya kalau tak hari Ahad, hari Rabu which is our last class. Okay, dan boleh decide boleh hantar slide juga sebab saya dah pulang balik yang Najmi dengan Nadia punya setakat ni dan ini saya minta kerjasama tolong apa yang masih belum masuk dalam Padlet yang apa mana Padlet Padlet ni untuk masukkan sekali dengan handout sekali dengan slides yang terkini lah yang terkini yang masa guna untuk present tu ataupun kadang-kadang ada setengah yang saya bagi feedback lambat mereka dah apa buat YouTube dan semuanya hantar yang terkini untuk slides yang YouTube boleh masukkan link sajalah dalam apa dalam Padlet. Okey, setakat ni saya rasa semua yang dah present semua dah masukkan. InsyaAllah. Okey, sebabnya yang ni kemudian saya akan masukkan dalam Discord. Ingat tak Discord kan? Okey, ni ada group 1, group 2. Saya akan, okey. Jadi apa, kalau siapa yang belum ada link ataupun siapa yang saya yang record, kalau dia present dalam Webex, saya belum bagi link dekat sini, tolong remind sebab kadang-kadang it's just nice to have the link together dengan slides lah untuk kita. Untuk revise, untuk nanti adik-adik pula nak guna kan sebab saya akan masuk dalam Discord apa-apa pun dan Padlet ni pun memang dah ada dalam Discord. Discord ni pun sebenarnya Discord ni platform game. Siapa suka main game dia akan guna Discord lah. Tapi yang ni saya rasa bagus untuk kita organize juga bahan-bahan saya especially saya mengajar banyak-banyak kursus. Jadi boleh tengok lah. Pizza main game lah tu. Okay. So Discord lah. So kita guna untuk jadi untuk PDPR nanti nak mengajar kan siapa buat tuition ke that's a good place jugalah to do. Okay. Kemudian ni dah buat TOS semua dah hantar. Okay, Alhamdulillah. Case study. Yang ni saya tengok tak ramai hantar sebab tak apa. Sebab saya bagi masa sampai 1 Julai. Kan? Kita janji hari tu 1 Julai kan? Betul, Doktor. Okay. Nada. Bukan. Siapa cakap tadi? Atifah ke? Fazira. Atifah. Atifah, okey. Sebab dia tak keluar lah apa screen speaker tu siapa bercakap. Tapi chat okey, Alhamdulillah nampak lagi. Okey. So, okey 1 Julai. Saya harap semua cukup masa. Kalau ada apa-apa soalan jangan segan hantar dalam grup. Sebab dalam grup ke dalam PM pun tak apa kalau segan. Sebabnya dan cuba buka SPSS yang saya dah bagi jangan tunggu sampai 1 Julai baru nak buat, baru nak buka. Kadang-kadang ada juga isu.
Okay, tak boleh buka SPSS tersebut. Sekarang ni saya guna balik, saya pula tak boleh buka SPSS tu. Saya dah tukar laptop, saya try nak install, saya pula yang tak boleh. So saya nak kena belilah lain ataupun uninstall balik ke kemudian install. Okay, so itu satu case study. Dia semua, benda tu semua ada dia punya, kita dah go through steps je. Kalau tak tengok dalam kita punya recording pun, dalam nota pun dia ada yang teks punya, macam apa nak buat dan sebagainya. Okay. Okay, itu okay. Okay, lepas tu kita game. Game ni yang banyak Haikal tanya. Okay, saya really appreciate lah Haikal tolong tanya tentang extension, Haikal tolong tanya tentang games dan sebagainya. Dan bila Haikal explain tu, Haikal punya group nak guna online platform, the Pro Profs, which is good sebab saya pun cuba nak guna, cuma masih lagi tak pernah explore Pro Prof. Saya tahu lah one of the platform. Saya guna SurveyMonkey, saya guna Hot Potato, saya guna Class Marker. Okay, so saya tak tahu macam mana apa plan. Sebab saya bagi buat game tu basically just guna whatever resources yang ada. Dan setengah memang go through sampai buat QR code, sampai buat all this kind of technology with the apps, which is saya tak, tapi tengoklah kekangan masa dan sebagainya. Okay. Yang ni, okay, game ni sebenarnya nampak macam game. Tapi sebenarnya ia ialah tugasan buat soalan exam. Okay. Kita go terus bawah lah. Lagi kita naik balik ke atas ya. Kita go satu game. Okay. Presentation. Majority dah ada markup pun. Presentation. Table of spec. Okay, case study. Okay, game. Okay. Game ni, okay. 500 points, okay. 20%. Okay, yang ni group. Dulu saya suruh buat individu. Tapi saya tegat. Okay, dan saya akan beban. Okay, sebab boleh bagi feedback juga. Nanti dalam isi vas ke ataupun siapa yang submit ataupun boleh hantar kat kita nak tak berat sebelah untuk bagi markah. That's not fair. Okay, tapi manusia biasalah dia ada cuma I try my best, no hard feelings, definitely. Kalau ada komen kata seberat, this is too much ataupun kalau buat group lagi susah, okay, you have to let me know supaya saya boleh buat penambahbaikan, okay, along the way. Dan bila ada isu, maksudnya ada ralat kita atau bukan seorang dua saja, ralat rawak. Ingat tak Adam present dulu, ralat rawak bila nak boleh percaya markah. Kalau isu tu ramai, consistently majority isu yang sama, itu ralat sistematik akan menyebabkan bias. So saya akan buatlah perubahan markah dan sebagainya untuk cover the things that cannot be covered lah. Okay, yang terlepas pandang dan sebagainya. Okay, tujuan assessment. Okay, dulu kita kata kita design assessment, sekarang ni kita engineer assessment. Engineer tu basically we still do the same thing, it's just the same, the name lah. Okay. They're trying to make it like assessment engineering towards the STEM dengan dia punya movement. Sekarang ni kan semua engineering with all the IR4. Okay, but still similar thing. Tak adalah berbeza, cuma dia lebih dia akan betul-betul map dengan examining proficiency. Benda ni pun dah benda yang biasa kita buat. Tapi basically kita nak buat map. Macam kita buat JSU, kita map student kita dan kita map paper tu paper berapa, student yang ambil dan syllabus kita. Okay. Yang ni saya kata just buat soalan ikut construct. Okay. Sini lepas saya mereka kata ramai tak boleh buat. Mereka negotiate juga. Saya memang suruh 10, tak salah saya 10 atau 15 soalan objektif, 5 soalan subjektif. Kemudian mereka negotiate sebab mereka buat sendiri. Mereka tulis sendiri, kemudian mereka
kita tengoklah based on penulisan. Ada senior 2 tahun lepas, mereka bagi pula kawan jawab dan mereka analyse pula. Jadi itu ialah case study mereka. Okay, jadi mereka design, mereka buat sendiri daripada plan. Buat GSU, mereka design tulis ayat, tulis soalan, item, kemudian mereka bagi kepada kawan-kawan jawab. Ada yang pergi sekolah minta student-student sekolah yang jawab, sebab kalau dia buat soalan tingkatan 5 lah sebagainya, dan soalan yang memerlukan pelajar sekolah yang jawab. Ada yang buat tuition, dia bagi student tuition, kemudian mereka analisis. Jadi kat situ dah kompleks lah. Mereka tak buat case study, mereka buat hanya soalan mereka. Okay, jadi itulah. Jadi kita cuba sesuaikan dengan keadaan COVID dan sebagainya, macam mana nak pergi dan sebagainya. So yang ni saya hanya tengok dari segi pembinaan. Okay, walaupun kita buat game, kadang-kadang kita kata kita buat quizzes, itu game. Tapi bila kita tulis soalan, kita dah lupa dah prinsip-prinsip dia. Okay, it's just the same. Okay, hari tu adalah juga saya ada komen-komen 3 orang punya handout semua bila buat handout after presentation. Kadang-kadang ialah kalau kita guna Google Doc, kita tak boleh nak. Saya perasan, saya pun komen juga. Saya komen kata STEM dengan stimulus kena asing. Tapi bila dah cuba 2-3 kali, tak boleh nak asing. Okay, dalam Google Doc tu kita tak boleh nak space. Bila kita tulis soalan, kita tak boleh nak space. Jadi salah satu cara ialah kita letak gambar lah. Kita buat table, kita buat save dia jadi JPEG ke PNG, kemudian kita masukkan jadi stimulus. Itu satu. Tapi itu akan berat menyebabkan kita punya internet tinggi. Bila ada gambar, dia akan loading tinggi. Jadi mungkin platform tersebut yang tak boleh nak support, jadi kita kena faham dari situasi. Okay, itu satu kalau kita guna quizzes tak as a game. Okay, lepas tu kemudian buat soalan. Soalan masih lagi tulis dalam paper base ke, tulis guna komputer ke, kita administer maksudnya kita takbir ujuan, duduk dalam dewan ke, ataupun buat dalam komputer guna kelas marker ke. Penulisan ujian, prinsip-prinsip lebih kurang sama. Cuma bila cikgu tak ada untuk monitor dan sebagainya, adalah sikit testing platform ada bagi kelonggaran. Macam kelas marker kita boleh letak banyak A, B, C, D, E, F, G, tak ada masalah sebab tak kena print kan. Okay, kita boleh shuffle. Maksudnya Fizan dapat nombor 1 soalan Fizan, soalan pasal Malaysia, kemudian soalan Atifah pasal Southeast Asia nombor 1. So kita boleh buat macam tu untuk kurangkan cheating. Memang akan berlaku cheating kalau guna chat ke whatsoever, akan berlaku. Tapi setakat mana kita cuba untuk kurangkan ralat tersebut. Okay, memang tak dapat dinafikan. Just we try our best sebagai guru, okay, untuk kurangkan. Jadi penulisan soalan dan sebagainya. Okay, yang ni contoh lah yang saya bagi. Yang saya kata construct ni, maksudnya kalau kita buat case base pun, dia akan ada sub-item. Sub-item, ada setengah sub-item, ingat tak yang case analysis tu dia ada macam soalan 15, ada 2-3 sub-sub dia. Okay, sebabnya dia berkaitan. Okay, yang ni, soalan yang ni, saya kata okey, tak apa, pilih Malaysia, tentang Malaysia. Yang ni tentang Asia Tenggara. 5 soalan. Jadi bila kita buat basically soalan, kita tahu lah okey, ini memang nak relate dengan general knowledge of Malaysia. Kita tahu ini semua pasal knowledge, pengetahuan saja, tak tinggi aras dia. Okey, tapi saya kata okey, masukkan elemen game sikit kalau ada, sebab yang saya tunjuk contoh tu dia buat Jenga, kemudian tarik Jenga tu based on soalan apa nak tanya. So itu je lah yang saya kata elemen yang kita nak cuba terapkan. Kita tak tahu, tak lama lagi mungkin COVID dah kita dah dapat immunity kelompok semua dan kita boleh kembali ke sekolah. Dan bila kat sekolah tu expectation student dah lain. Bila expectation student dah lain, mereka dah tak mahu dah salin baca. Bila saya pergi cerap sini buat praktikal, mereka baca perenggan suruh student salin. Those kind of things memang student tak mahu. Imagine adik anda ataupun you guys sendiri, saya kata okay, salin apa yang saya tulis, kita saya baca, anda salin. That is really very old school lah. So kita nak adalah terapkan elemen, sebabnya dalam pentaksiran sekarang ni kita ke arah alternative assessment. Bila alternative assessment, Aina sedih. Jangan sedih lah. Ada guru dia suruh baca perenggan sebabnya PBD dia ialah membaca dan menulis. Tapi banyak cara untuk membaca dan menulis. Tak semestinya cikgu baca, pelajar tulis untuk tengok sama ada pelajar tahu ejaan dan sebagainya. Jadi pelajar tak make meaning.
pelajar tak faham pun maksud apa yang dia kena tulis. Dia hanya dengar je lah cikgu tu cakap apa. So that is pentaksiran. Tapi pentaksiran itu terlalu memang kita boleh kata obsolete lah, jumut dah. Okay, jadi kita kena pelbagaikan lah. Jadi ada elemen soalan mesti still lagi tanya. Ni sekarang ni pemansuhan UPSR. Lepas tu pemansuhan tahap 1 kan. Kemudian tak tahu SPM ni dengan isu hari tu yang saya tangguh kelas untuk saya tangguh kelas. Saya buat terfikir apa yang tu yang kita akan definitely cover kelas tu. Mungkin on WhatsApp tu secara santai. Saya baru terfikir, saya terlupa saya tangguh kelas hari tu. Tangguh kelas hari tu sebab time bertenang kan. Jadi tak apalah. Betul tak? Hari Ahad. Betul. Masa tu tempoh bertenang kan? Memang saya kata, okey. Saya tak perlu ganti. Alhamdulillah. Tapi ada satu kelas yang agak lah, yang masa first awal-awal tu saya ada meeting, saya terlupa. Saya buat meeting, saya lupa saya kelas. Ni lah sebab dah lupa dah kena mengajar UG pula. So ada satu kelas tu kita kena ganti juga. Dan saya akan input manually lah. Okay, kita cakap WhatsApp lah, santai-santai insyaAllah. Okay, itu satu. Okay, back. Tiba-tiba. Okay, saya nak cakap apa tadi? Pasal ni lah SPM, isunya SPM saya kena jadi duduk round table tu lah. Masa tu academic professor memang semua argue kenapa KPM beri those kind of announcement tu memang nampak bagus, tapi bila sebelum ni tak pernah ada COVID kan, kita compare pula dengan COVID, a lot of questions, kemungkinan mungkin mereka ada yang kata mungkin tak perlu cikgu dah, online learning cukup. So nanti mereka kata okey, lama-lama kita tak perlu cikgu. Okey, jadi ada isu pula. Kemudian KPM buat pula okey, pengambilan besar-besaran. So benda-benda macam itulah yang kita belum tentu. Okey, it's uncertain. It's not we are trying to complain, we are seeing a lot of uncertainties yang akan berlaku. Okay, dulu kita kata okay, PDPR 14 Julai boleh masuk balik PDPC. Sekarang continue with PDPR. Kalau tak guna game secara tu mungkin kita akan ada. Dulu tak ada Wheel of Fortune online. Sekarang ada Wheel of Names. Itulah sedikit sebanyak yang kita boleh terapkan dan kita tak perlu go big tapi kita ada kreativiti sedikit dengan elemen game. Dan saya harap bila 3 orang buat, ada 3 kepala yang boleh berfikir, kreativiti lebih menarik. Sebabnya pentaksiran dia kena termasuklah platform yang nak digunakan. Tak kisahlah kita buat monopoli guna kertas kembali lakat ataupun buat dalam online. Itu semua ialah platform. Dan itu ialah teknologi dari segi inovasi lah. Itu yang kita nak kata game. Game. Saya tak kata inovasi, saya tak kata teknologi, minta maaf. Saya kata game. Game could be ada teknologi ataupun tak ada teknologi. Main tenteng, okay, lompat-lompat okay, dalam kelas if possible. Okay, kalau ataupun berdebat tapi tanya soalan. So itu boleh. Tapi soalan ni guru yang sediakan. Tapi masih lagi ikut prinsip-prinsip. Hanya platform saja yang berbeza. Okey, ini contohlah saya bagi. So ada 5 subjektif, 15 dulu sebab mereka buat. Lepas tu Haikal ada tanya, boleh tak guna soalan yang mereka guna? Yang mereka guna untuk TOS. Boleh? Okey. Tapi soalan yang bergantung pada soalan apa yang mereka guna. Dan kadang-kadang soalan kalau soalan ambil even soalan ujian bulanan semua tu mungkin ada benda lagi lah yang kita boleh kritikal, kita tengok dengan lebih kritikal based on apa yang anda belajar dalam kelas lah. Okay, mungkin soalan tersebut nampak macam okay, ni soalan dah ada, kita ambil je lah dan kita adopt jadi game. Okay, the idea is actually you tengok item-item tu masuk tak prinsip-prinsip dia. Ni lah, ni contoh, okay, contoh yang saya ambil. So saya kata saya tak terhadkan ambil sekolah menengah ke sekolah rendah ke, even kat universiti pun boleh ambil. Ini topik SGDA. Koko nak buat soalan tentang tentang kursus kita pun boleh. 3 soalan tentang formative assessment, summative assessment. Tapi semua ini ialah tentang purpose dengan kegunaan assessment. So satu topik yang besar, dalam tu ada subtopik dan 3 soalan tanya benda ni formative, 3 soalan tanya summative, 4 soalan school base. Yang ni sebab apa? Sebab bila kita buat Cron by Alpha, kalau dalam case base kan, Cron by Alpha sekurang-kurangnya kena ada 2 item. Okay, jadi lebih baik tulis 3 item. Untuk kalau perlu buang, apa jadi? Itu dululah bila kita kena analyse sekali. Sekarang ni tak perlu dah just cuma nak bagi tahu, at least lebih banyak item kita tulis, lebih tinggi keboleh percayaan skor.
yang Fizan, Daus dengan Adam Bentang dulu. Okay, maksudnya tulis benda yang sama lah. Banyak item yang tanya tentang formative assessment. Tanyalah mula-mula tanya knowledge, kemudian tanya bagaimana ke, apa, kemudian tanya beri contoh ke. Okay. Itu ialah pelbagaian tapi still tanya subtopik yang sama. Okay. Ini dalam bentuk objektif, maksudnya ada ya, tidak, boleh benar palsu, matching boleh, ABCD pun boleh. Okay. Kalau yang ni ialah subjektif, which is kita kata kita ada open-ended, kita ada essay terbuka, terhad dan juga mungkin totally different lah, totally something else lah yang kita dah belajar sebab subjektif pun kita kata masuk jugalah elemen-elemen portfolio dan yang terbuka, yang maksudnya pelajar boleh bagi semua jawapan yang relevan yang berkaitan dengan topik. Okay. So itu engineering part. And then yang ni kalau nak guna, saya kata detail description. Kadang-kadang saya kata boleh guna take screenshot step by step kan. Ambil je lah guna snipping tools tu kan. Ini kan. Ini snipping tools kita. Nampak tak snipping tools saya? Keluar tak? Kalau kan nampak tak snipping tu, maksudnya snap je lah. Okay, kau ambil je dan tunjuk je, maksudnya macam mana student nak main lah in terms of kita kena ada instruction juga. Kalau tak ada instruction, it's not clear, student akan lost, hilang lah dengan apa ni dia punya apa tujuan asal. Dan saya kat sini you can sama ada take screenshot or buat video. Atau maksudnya kalau tak buat screenshot, buat video. Tapi jangan lama. Video pun tak sebab kelas kita bukan kelas teknologi atau digital, semua nak kena buat. Tapi tak boleh lari sebab alang-alang dah kita dah PDPR, semuanya online. Kalau boleh letak dalam YouTube lebih bagus. Okay? Itu yang saya katakan, ada Screencast-O-Matic, yang Camtasia, ada yang free version. Okay? Canva, siapa pandai guna Canva yang education. Ada Canva education ni, boleh dapat semua yang pro. Canva Pro semua boleh guna. Okay, so you can subscribe guna. Hari tu saya minta sepupu saya guna, dia guna email Gmail pun boleh. So I'm not sure. Hari tu ada juga student lama saya, dia memang guna UEM punya email. Student punya email. Jadi dia dapat free version. Okay. So, okay, yang ni course mate. Okay, yang ni 4. Okay, yang ni saya dah bagi tahu tadi. Ini contoh. Contoh dia, okay, nak buat macam mana. So, benda tu pasal kata ganti diri nama. Tingkatan 2. Tapi kita buat dalam bentuk crossword puzzle. Simple. Tak perlu teknologi apa. Cuma kita lah kena design crossword puzzle tu ke kiri ke kanan. Kena make sure lepas tu kena ada pembayang. Kan menarik, menegak, melintang dan sebagainya. Yang ni math zing game ni saya ambil idea pelajar di PLI dulu. Dulu mereka masuk inovasi menang. Dia buat dam ular, ada QR code, lepas tu ada dadu online. Kemudian pelajar akan just duduk. Jadi ada 2 elemen. Pelajar guna psikomotor untuk main dan juga ada elemen teknologi. But that's not the case. Mereka akan jawab soalan tu yang berdasarkan game amazing. Okay, cuma kita akan tengoklah soalan mana yang mereka akan tanya. Mungkin makin lama makin susah soalan. Okay, itu yang saya nak kata kesesuaian tu. Okay, sebabnya kita main bukan setakat main sebab ada dia punya justifikasi. Ni kalau dululah, kalau ada e-musical chair, ada kotak beracun ke, kan boleh main pasang muzik dan sebagainya. Tengok-tengok siapa yang jawab. Sekarang ni ada wheel of names. Kan, kalau cikgu nak panggil, tunjuk je dia run tu, siapa kena jawab. Okay, Mobile Legends ni I'm just making it up lah. Inside the box. Okay, ini contoh. Siapa pernah tengok? Siapa dah tengok? Sempat tengok dah soalan contoh-contoh yang saya bagi ni. They are not the best in the world, tapi it makes sense. Untuk ada elemen fun tu sikit, ada elemen alternatif tu sikit dan ada masih guna soalan-soalan yang berkaitan dengan syllabus. Okay. Cuba tengok. Jenga math ini apa? Kena kot Ghazali, 100 hari mencintai Nahu. Yang ni detail dia buat. Ini memang cikgu sekolah dah. Dia di PLI dia buat cikgu sekolah. Okay, dia buat tunjuk macam mana dia buat GSU semua dan macam mana dia main semua ada dan saya masukkan dalam PDF. Okay, ini Alia. Oh ya, kot tak salah saya. Senior juga. Okay, dia buat spelling match. Tengok dia punya PowerPoint. PowerPoint tu dalam tu ada video. So you can play the PowerPoint, dia tengok. Dalam satu game tu boleh buat game mathematics, game spelling dan juga maksudnya
satu platform boleh tanya 3 benda. Saya tak suruh tanya 3 tapi dia buat. Okay, so that kind of things lah. Okay, kemudian saya minta, okay, sebab kalau saya yang seorang buat, benda ni benda subjektif. Saya perlu ada pendapat orang lain sama untuk tengok kesesuaian. Okay, jadi kalau saya seorang bagi markah, saya rasa itu tak adil lah. Especially bila game ni dia melibatkan a little bit long punya term untuk buat. Okay, jadi saya minta sedikit untuk ada documentation. Documentation by the way tak payah buat report. Untuk kelas saya letak nama, nombor matrik. Itu yang penting. Tajuk tugasan. Tak letak logo UUM pun tak apa. Kemudian satu muka surat. Benda ni. Semua ni. Yang ni mungkin muka surat lain lah. Step by step instructions tu. Kalau tak ada pictures, maksudnya letak video lah. Step by step tu kan snap. Okay. So those kind of things. Okay. Yang ni sebab dia or. Step by step. Okay. Kalau ada pictures untuk prototype. Okay. Ini bentuk dia yang dah akhir. Ini soalan dia. Okay. Those kind of things. Semuanya apa? Just kita kata prototype, bukannya betul-betul nak hasilkan lagi. Tapi kalau in the future you guys want to go for innovation, why not? Okay. And ini scoring rubric. Okay. Bila anda tengok scoring rubric ni, benda ni lah yang akan dalam Google ni. Okay. Dalam Google ni ialah benda-benda ni. Cuma ada lagi dalam Google tu lebih bagus sebab sini saya buat perasan lah ada 2-3 soalan, ada macam ada sikit-sikit typo tapi tak banyak. Okay. Cuma benda ni. First ini overall. Saya tengok overall game quality berdasarkan tujuan dia, siapa yang kita nak bagi main. Okay. Kekemasan of course sebab bila kita buat exam on paper pun kita akan tengok kekemasan, kena justify, tak boleh sengit-sengit, kita punya kena kalau semua soalan italic, semua italic, kalau kita huruf Times New Roman, semua Times New Roman, that's what we mean lah by kekemasan. Okay, kesesuaian bahan, cost practicality, terlalu mahal ke tak, kan? Okay, those kind of things, macam sesuai ke tak dia guna platform tertentu untuk tanya soalan tersebut. Contoh, okay, pelaksanaan dan pembinaan. Sebabnya ini ialah basically platform lah macam mana dia buat sebenarnya. Nak buat main tu dia kena consider soalan apa nak tanya. Kalau soalan sejarah dan memerlukan pelajar buat lukis graf ke ataupun buat kronologi ke ataupun buat treasure hunt ke online ke, dia akan ada satu dia punya ni nilai didik hibur dan sebagainya. Sejajar dan relevan dengan kurikulum. Keaslian, novelty, creativity. Ini kalau boleh lah. Okay. So kita tak adalah penilai sebab kita akan ambil semua dam ular, kita tukar. Okay. It's okay. Kalau originality tu, kita kata okay tak apa. So ada novelty. Kreatif tu ada. Kita akan consider. Jadi kawan-kawan pun not to, you can be critical but you have to be practical tu. Okay, masa nak bagi markah. Kemudian ada GSU sebenarnya. Bila soalan objektif mesti ada GSU jugalah, nak tunjuk item mana. Dia tak perlu detail macam TOS lah. Dia hanya buat very simple macam yang saya tunjuk. Buat ada column and row, bagi tahu ini soalan performatif berapa. Soalan susah ke senang ke sederhana. Okay, those kind of things. Very simple GSU sebabnya benda ni pun kita kena buat bila kita nak decide soalan apa kita nak bagi kat student. Dan itu yang katakan ada peningkatan kesukaran tu. Lagi susah, lagi tinggi markah ataupun lagi sukarlah cabaran yang dia nak ambil. Ataupun kalau senang, kalau contoh main Jenga, kalau dapat yang tepi-tepi tu semua, soalan senang. Kalau yang dapat soalan susah. Kalau yang dapat yang dalam-dalam yang memang kebarangkalian Jenga tu nak tergabung, dapat soalan senang. Okay, itu adalah dia punya rules lah. Okay. Maps. Okay, item objektif ni sebab yang ni lah kalau ikutkan, ini ialah prinsip-prinsip dia. Yang kita duk belajar yang Muha cerita, Fazira cerita pasal macam mana penulisan apa semua. Ini lah dia punya steps-steps. Okay. Tidak ada berkaitan. Maksudnya kalau dia jawab kat atas tu, kat question lagi satu tu tak akan bagi tahu jawapan. Yang ni ada sikit lah. Dan semua ni, yang ni saya kata, kalau boleh nyatakan dalam bentuk positif. Tapi kalau perlu negatif maksudnya antara berikut yang manakah bukan. Kalau bukan tu perlu ditebalkan, digariskan, ditulis dalam huruf besar. Sebab kita still bagi tahu kat student. Bila dia main tu dia akan still tengok benda tu, okay ini bukan. Okay. Nampak macam senang, nampak macam benda tu remeh tapi that is a prinsip lah.
Soalan option menggunakan bahasa Inggeris, bahasa Malaysia dengan betul. Tiada penggunaan selangar, tiada ejaan yang diringkaskan, tiada perkataan yang tertinggal, penggunaan tata bahasa yang baik. Okay. Distractors. Ni kalau ada distractors. Kalau tak ada yes, no means actually 10 lah. Okay. Semua option perlu mengandungi tata bahasa yang konsisten. Ini kalau ada option A, B, C, D, dia akan adalah maksudnya kalau kita kata apa, kita ada tanda soal, semua mesti huruf besar kat ujung tu. Itu it's just apa, orang kata formatting. Tapi formatting pun it can throw people off kalau kita tak buat dengan betul. Okay. Subjektif ni agak simple, tapi yang ni saya kata saya tukar sikit. Item yang tulis jelas dan berfokus. Saya tukar sikit dia punya apa, walaupun bagaimanapun kriteria-kriteria tersebut tidak terpakai untuk karangan jenis terbuka. Yang ni kalau dia suruh buat karangan. Okey, lepas main game buat karangan. Okey, kalau ada masa, okey. Itu kita buat balik kat rumah and then bring it back. Okay, so those kind of things. Ni pelajar saya masa saya masuk dalam Google Doc tu baru saya Google Form tu baru saya tengok ada sikit-sikit typo. So, untuk saya betulkan nanti. Okay. Google Form yang ni lah, bila klik ni akan ada semua benda ni, cuma kena isi lah. Dan akan ada, okay, ini Echa, Farah dengan Zana akan tengok sebab dia group nombor kat sini. 1 sampai 9. Jadi Echa, Farah, Zana dia tak akan tak akan assess dia punya group lah. Group 1 tak ada lah kat sini. Group 4, 5, 6, 8. So kita tahulah basically siapa dia yang siapa yang actually assess juga kita punya markah. Dan saya akan bagi markah mereka yang yang akhir. Mereka bagi cadangan dan sebagainya. Saya akan bagi kat semua orang. Kalau saya terlupa bagi tahu. Minta dengan saya, okay? So ini Najmi, Nadia, okay, kena 1, 2, 3, 4. So saya dah kira betul-betul dah saya guna generator, random number generator. Saya make sure kata group HR kena access 4 orang, semua orang kena access 4 orang dan semua tak overlap. Maksudnya Aida dengan Wani tak akan kena access nombor 6. Okay, dan seterusnya lah. Okay. Okay, quiz ni kita kata 23. Yang ni yang saya kata, yang ni sebenarnya saya dah bagi dalam kelas marker hari tu kita try. Ingat tak saya kata boleh save dan sambung semula buat. Itu just nak bagi ada masa lah untuk cuba. Tapi bila online quiz kita nanti, saya akan bagi masa sehari suntuk. Tapi bila masuk je, dia ada 40 minit je jawab. Maksudnya mungkin internet Fazira okey waktu malam. Okey buat malam. Tapi malam tu maksudnya kalau dia start pukul 9, dia kena habis 9.40. Kalau tak, dia tak habis shift dah. Okay, sebabnya yang tu, itulah kelas marker punya option. Dia adalah option-option yang pensyarah ataupun cikgu boleh buat. Okay, this kind of thing. So, bukan 40 minit. 1 jam 30 minit. Sebab ada 25 item. Dan 25 item bukan 40 soalan objektif biasa. Dia ada macam yang hari tu kita tengok lah. Cuma saya tak akan masukkan gambar-gambar berat-berat lah. Contoh gambar Frank Sinatra, siapa lagi? Saya tak ingat dah dulu kan. Steve McQueen ke apa. Okay. Tentu ada gambar Ahmad Jais. Okay. Ada gambar Profesor Coley. Saya tak ingat nama dia. Saya tak mau merepek. Ada kan nama tokoh-tokoh semua. Itu tak masuk sebab itu berat. Sebab ada setengah kata memang itu berat. Itu just nak test lah. Test kita punya class marker dan internet. Okay. Dan insyaAllah tak akan ada yang berat-berat lah. Dia akan ada at least satu gambar ataupun dan tak akan tengok video supaya kita lebih berfokus. Dan kali ni tak ada soalan Suman tak sabar ke apa, tak adalah. Dia memang kelas kita soalan pasal assessment in education. Okay, hari tu just nak pelbagaikan dan suka-suka. Okay. Ini kata 23 Jun nantilah kita bincang yang hari tu bila? Okay. Tak payah nantilah. Bila? Bila kita nak ready? Bila anda ready? Based on jadual jadual yang TNCA bagi tu. Jadual bertenang tu. Perubahan tarikh penting. Oh, ini. Okey, ini. So, 3 hingga 19 Julai. Bila nak buat online? Yang tu saya tak perlu semak ke apa sebab dia soalan objektif. Memang dia terus dapat markah. Okey. So, saya nak tanya ramai-ramai. Bila nak buat?
Sebab saya kata 1 Julai kita punya case base, 7 Julai kita punya game, 14 Julai kita punya 7 hari mencintai assessment. 14 Julai ni just nice lah in the exam week. Sepatutnya macam tu lah. Okay. 7 hari mencintai assessment tu boleh buat dalam exam week. Tapi biasalah saya bagi awal lah macam biasa. So quiz nak buat bila? Buat 19 Julai pun okey. Kau tak larat dah nak buat last minute. 15. Okey. Firdaus cadang 15. Ada bantahan, ada sokongan. Dalam chat boleh. Saya sokong, saya bantah, saya tak setuju, boleh bagi cadangan. Okey, Haikal setuju. 15 hari bulan Julai. Ada bantahan. Saya tunggu sampai 3.27. Sekejap lagi saya check tengok chat. Okey. So 15 Julai. Cantik tarikh tu. Okey, Aina bagi Aina kata cantik. Okey, semua setuju. Bagus. Okey. Okey, cun. Okey, good. Okey. Lagi kalau tak setuju semua ada jerit tau kat saya kalau ada kata ada seorang kata tak setuju. Tak apa, jangan marah dia. Maksudnya dia boleh ada hak untuk tidak setuju. Okey. Okey, 15. Takat ni 15. Kejap lagi saya tengok chat. Okey. So back to our ni snipping tools. Okey, this my Dropbox. Mana dia pula dah? Oh, kat sini lah lupa tadi. Okay. Okay, so benda ni lah. Yang ni try buat sebab mungkin. Kena be di bahasa. Okay, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Biasalah tapi awal-awal ni saya tunjuk. Yang ni lah bahasa Inggeris je lah. Okay. Ada password, ada 10 minit tu saya bagilah. Kemudian saya buka sampai pukul berapa. Siapa dulu tahun lepas ada student kerja. Dia buat malam, 9 sampai 6 dia kerja. Buat COVID, tolong mak ayah dia. So, saya buka sampai malam untuk dia seorang. Okay. Siapa ada isu, tolong bagi tahu saya. 15 Jun, 9 sampai 6 petang. Tapi, kalau masuk 9 pagi, mesti habis dalam 9:30. Okay. Lepas tu, sampai ni lah. Kalau buat 5.20 sampai 6 lah. Okay. Link dia ada available sampai pukul 6. Yang tu semua saya boleh buat. Tu kalau ada masalah boleh bagi tahu. Okey, let's penulis yang ni. Okey, Haikal nak tanya, Haikal ada apa-apa soalan ke untuk game lagi? Sebab Haikal punya group memang agak advance untuk buat prof tu. Saya pun excited nak tengok. Nanti kita boleh buat webinar. Macam mana menggunakan online platform. Collaboration dengan student-student saya. That's nice. Kenal Prof Karim tak? Prof Karim nak ajak buat webinar untuk satu negara lah. So, kalau you guys nak join, you can. Ada student saya yang join untuk cerita pasal Doktor, saya nak tanya. Okay, Bizan. Yang untuk game tu mesti buat prototype untuk secara fizikal, bukan tak boleh online ke? Online boleh? Okay. Maksudnya cadangan je lah untuk maksudnya letak dalam lukis gambar ke macam mana? Prototype macam mana? Sebab kadang-kadang dia tunjuk macam dia tunjuk PowerPoint tu dia bagi tahu lah okey ini monopoli dia lukis je lah kat atas PowerPoint tu. Ini soalan, ini student nak jawab. Itu prototype bukannya kena buat betul-betul tapi ada pernah buat macam Oya tu kan. Alia tu buat macam Nisa kan Sah buat ada yang pasal. So okay. Gantung sebab tak semestinya buat. Itu saya bagi contoh lah yang mereka yang buat. Okey untuk bagi idea tapi kalau nak lukis bagi tahu okey macam nak main pun itu dah cukup dah. Oh, jadinya game engineering ni kami buat prototype sajalah berdasarkan lukisan tu. Bukannya menghasilkan sebuah game betul. Itu macam mana? Pelbagai cara, pelbagai. Kalau nak buat game betul, ada setengah memang buat. Dia buat monopoli tu dia guna tu. Tapi kelas kita bukan kelas instructional design ke apa. Okay, kalau tak buat bagi tahu instruction. Ini macam nak main apa soalan dia nak tanya, soalan mana makin susah, soalan mana yang untuk soalan subjektif. Itu saja. Boleh ke? Okey, Izan? Okey, baik. Saya dapat. Satu lagi, Doktor. Kan dia ada assessment part dengan apa ni game part tu kan. Dia ada 2 part kan. So soalan yang kita orang buat dekat yang apa ni assessment part tu yang nombor 1 tu
dia yang ada kena buat 15 soalan objektif, 5 soalan subjektif tu Oh, dimasukkan dalam game ni lah kan? maksudnya saya nak tengok Ah. soalan tu dan saya nak tengok kesesuaian dia lah untuk main. Kalau nak buat jadi game macam mana? Kalau apa sesuai ke tak? Dan penulisan tu memang betul. Pemilihan item untuk game tu pun penting sebab yang tu banyak markah. 130 kan? Yang kualiti tu overall saja. Macam mana kita nak integrate sikit elemen fun, elemen alternatif dalam kita punya soalan. Tapi masih lagi kita buat soalan-soalan item yang penulisan item tu masih lagi ikut prinsip-prinsip penulisan macam biasa kalau kita jawab paper pencil ke apa. Cuma sekarang kita nak jadikan dia game sikit. Boleh faham ke Fiza? Oh, faham. Saya ingatkan dia ada 2 part di mana yang atas tu yang maksudnya buat soalan tu adalah buat soalan saja dan bila part game ni dia buat soalan lain pula. Dia tak No. menggunakan soalan yang di kat atas, rupanya dia menggunakan sambung. Okay, Sama faham. kita sebab dia daripada semua ni game tu yang paling banyak sebab kan daripada sini sampai ke siapa nak access tu itu semua pasal game. Okey, jadi maksudnya kat sini ni okey ni soalan dia sekarang ni nak masukkan dalam game apa? Itu je basically. Okay, ini basically table of specification paling simple lah. 5 soalan general knowledge. Sekarang ni kita nak tengok je lah 5 soalan tu soalan mana? Soalan 1, 2, 4. Okay. Soalan 1, 2, 6, 7, 10. Konon. Okay, sebab ada 15. Okay, lagi satu. Ini yang hari tu ada sini dia negotiate. Sebab dia tak membuat soalan subjektif. Saya okay. Saya kata cuma kita ada markah jadi markah dia untuk objektif akan double lah sebab dia tak ada markah untuk subjektif dah. Itu saja. Tapi kalau boleh kita buatlah sebab kita belum tentu. Sekarang ni memang kata SPM soalan subjektif. Ada kemungkinan dia patah balik soalan objektif dan subjektif. Dia akan masuk balik. Sebabnya mereka baru memang orang kata alah soalan objektif kita boleh tiru, kita boleh fikir. Tapi kalau betul-betul pelajar tu buat, dia akan dapat banyak melalui soalan objektif. Cuma nak buat tu penat lah. Kalau nak guna adopt soalan sedia ada dalam kursus, dalam mana-mana platform ataupun ujian, just make sure soalan tu bagus. Kalau kita buat distracted analysis, kita pun setuju ke tak dengan kita boleh argue dah lah lepas kita ambil course ni kan, kita boleh tengok dah okay distracted dia macam mana, apa berkesan ke tak, kan ada senang, terlalu senang, okay, ada satu tu memang terlalu panjang, yang lain tu semua pendek-pendek. Okay, pernah tengok tak? Siapa pernah tengok ni? Kan saya nak play satu. Mana nak play? Ada itu yang inside the box tu. Inside the box tu dia buat prototype. Saya tak suruh dia buat prototype tapi dia buat. Dan dia buat tu pun memang detail lah dan dia akan ada soalan lah dalam tu. Soalan yang dia buat soalan objektif ke, subjektif ke dan sebagainya lah. Okay. Dan sebenarnya soalan tu kita boleh pelbagaikan lah kalau kita nak, tapi saya nak tengok kesesuaian dengan okay. Criss cross ni pun biasa. Criss cross ni agak normal lah, agak biasa. Jenga tu tengok dah, Jenga. Kalau saya pasang pun saya takut sama tak boleh nak tengok. Klik ni, bukan, saya ada bagi dah dalam Dropbox saya ada bagi, dalam apa tu saya ada bagi. Dalam online learning saya ada bagi. Okay, ini assessment, ini game base ni kan. Yang ni saya bagi, yang ni apa? Ni, okay, yang ni yang Alia, dia bagi dalam bentuk PowerPoint. Yang ni detail lah, yang ni cikgu sekolah memang dia buat. Dan dia dia akan adapt dengan, ni kita collaborate dua group. I don't expect you to do this lah, yang ni mereka buat sebab kelas lagi satu memang kena buat soalan ni kelas IT. Kelas Instructional Design kalau tak salah dengan Dr. Nazwa. Okay. Dia akan buat tapi dia akan guna soalan saya. Saya pun cakap. Okay. Oh by the way saya nak tengok chat sekejap. Cadangan ditutup. Okay. PowerPoint tu perlu ke? Okay. Kalau PowerPoint tu
Okey, kalau person tak, kalau dia buat dalam bentuk Word dokumen lah dia punya ni, dia punya soal apa? Dia punya intro pula ada. Dia punya apa? Prototype tu dia tunjuk mana? Kat atas tu lah tadi. Dia tak tunjuk detail pun, dia just tunjuk macam nak main dan apa soalan dia. Okey, tapi dia bagi tahulah dia punya apa step-step dia, kelebihan dia, kaedah dia. Tapi sebab yang ini memang detail sebab dia buat ramai, satu dia cikgu sekolah satu dan dia buat untuk pertandingan satu. Okey. Satu lagi tengok game. Tengok game Moya Kalau nak buat documentation tu dalam PowerPoint pun boleh. Okey, documentation tu saya tak spesifik, maksudnya tak payah buat report panjang-panjang. Very simple. Ini game dia. Okey. Dia kata okey spelling match. Cuma ada satu lah isunya dia tak detailkan KSSM dengan apa KSSR ke apa ke, tapi dia bagi pelbagai. Dia kata ini kat huruf dia, ini kat nombor, ini kat simbol. Boleh main macam-macam. Okey, dia bagi apa tujuan apa semua. Uh, Okey, yang ni dia bagi tahu lah bahasa untuk tingkatan berapa 4 tahun sehingga 6 tahun. Ini masa ada UPSR atau prasekolah dulu. Okey. Kelas pemulihan dia bagi apa penerangan membantu pelajar yang masuki darjah 1. Okey, ini dia bagi tahulah tahap dia apa dia. Ada ni semua ni. Okey, semua dia buat dalam bentuk PowerPoint je. Jadi tak perlu ada Word document report panjang-panjang sebab dia nak bagi tahu nak guna macam mana apa dia soalan dia. Soalan dia tu kena tak dengan prinsip-prinsip yang kita belajar dalam kelas lah. Okey, dia ada kaedah pemakahan sebab kita nak bagi tahu lah kaedah pemakahan tu macam mana kan. Okey, satu markah diberikan, okey. Lepas tu ada ibu bapa pun boleh tolong. Okey. Spelling match. Ni spelling match. Okey, tapi dia bagi tahu cara macam nak buat kad bergambar dilekatkan terlebih dahulu, kemudian dia bagi tahu, dia bagi video. Saya nak play video ni, mungkin ada yang tak dapat tengok tapi just kalau apa yang tak boleh tengok laju, maksudnya saya dah bagi dah PowerPoint ni boleh klik. Dia memang embed terus dalam tu. Tapi alang kita tengok sekali lah. Maksudnya kat sini dia buat dokumentasi, dalam tu ada video. Dia bagi kat kawan dia yang kena review tu dan kita tengok lah sesuai ke tak. Cuma kali ni, yang ni dia tak sertakan soalan. Nanti lepas tu dia ada satu detail pula dia akan bagi soalan-soalan dia. Dan tu saya tak bagilah. Okey, sebab yang ni dia lebih kepada prasekolah saja. Okey, jadi saya rasa okey saya bagi apa PowerPoint ni pun dah cukup. Okey, yang macam Hanisah tu pasal Jenga tu pun dia bagi soalan sekejap. Jenga dia buat masuk dalam YouTube. Okey. Tapi dia bagi documentation asing. Maksudnya dalam documentation tu ada YouTube punya link ni. Okey.
Yang ni dia combine juga. Okay, satu lagi sebab apa? Sebab yang ni saya tak spesifik sebab kita buat kumpulan. Yang ni mereka buat seorang-seorang. Okay, jadi saya stop dulu. Yang ni boleh tengok sendiri kan? Boleh ke? Sebab dalam dokumen ni, kejap lagi saya share balik link-link yang kita dah, yang ni saya dah tunjuk-tunjuk ni. Okay. Setakat ni ada, okay. Mungkin dah, okay boleh. Okay. Sebab kalau nak tunjukkan, kalau yang tak boleh tengok tersekat-sekat tu bosan juga. Okay. Tadi dalam chat ada tak yang kata tak setuju? Okay. Haikal kata PowerPoint tu perlu. Itu terpulang lah. Dokumentasi apa dia bagi. Kadang-kadang buat dalam Word document, macam tadi grup yang tadi tu, dia buat Word document, dia letak step by step tu. Okay. Kalau jelas-jelas lah sebab penerangan dia dah ada. Tapi dia taklah gambar besar. Okay. Mungkin dulu masa saya buat dulu tu mungkin dia tak ada detail lah untuk rubrik tentang step by step tu saya tak minta. Sekarang ni saya minta sebabnya mungkin tak jelas. Ada setengah kawan-kawan dia bagi markah sikit sebab tak clear apa dia nak buat. Bila kadang-kadang orang malah baca, orang nak gambar. Okay, that kind of things lah juga yang kita pun akan perlu sesuaikan. So mungkin semester ni saya tambah sikit. Okay, dulu saya kata okay boleh ambil yang sesuai, cari bagi contoh soalan dan ini ialah untuk guna Jenga. Ini ialah untuk guna inside the box. Okay, yang macam yang Hanisa. Hanisa tu dia guna untuk soalan tingkatan 6, tak salah. Soalan tingkatan 6. Okay, sekejap saya tengok chat. Okay, 15 hari bulan. 15 hari bulannya quiz. Sekejap lagi kita double check balik, kita confirm balik supaya kita boleh semua orang on the same page dalam WhatsApp. InsyaAllah. Okay. Itu sajalah. Okey, 7 hari mencintai assessment. Ada apa-apa isu tak? Saya ada apa? Kalau saya boleh komen sikit lah. Saya dah tengok ada sangat yang setakat ni komen satu bulan. Tapi especially yang akhbar ni. Kereta akhbar ni macam ni. Sebenarnya saya minta cari kereta akhbar. Bukan maksudnya ambil balik apa kata akhbar tu cakap, poin-poin. Maksudnya apa pendapat anda tentang poin dalam kereta akhbar tu. Maksudnya dia bukan ambil gist saja. Maksudnya kita ambil apa, kat sini dia kata apa? Take away point. Okay? Kita ambil point tapi kita bagi pendapat. Bukannya ambil sebiji apa yang dia kata tu. Okay, mungkin inilah yang saya rasa bila kita ambil take away tu maksudnya dalam bahasa ringkasnya apa. Jadi untuk guru kenapa? Macam tu lah. Okay, yang saya harapkan lah. Tapi kalau dah buat, saya bagi komen je lah. Tapi still, kalau sempat boleh tambah sikit apa yang saya tanya. Kalau tak apa. Maksudnya, okay, kita faham lah. Jadi inilah contoh-contoh. So, ini everyday. Dan saya dah tengok kumpulan buat dengan pensyarah USM lah, dengan cikgu sekolah lah. Okay, so saya that is really great lah. Zati Atifah. Saya baca pun seronok, saya tengok dan saya harap tak lama, nampak macam lama je buat tu. Sebenarnya plan saya buat macam very simple, nak tanya pendapat mereka supaya kita sendiri yang tahu. Bila kita letak situ dan baca dan kita akan tengoklah isu-isu di universiti macam mana, di sekolah macam mana tentang COVID. Okay. Yang ni plan to test. Ini pun simple. Ini jangan letak ada yang letak dokumen macam ni. Okay, no problem. Okay, saya plannya tulis sajalah. Tulis dalam post dalam WhatsApp, dalam Padlet saja. Itu ialah dia punya CLO. Bagi tahu apa-apa, terus tulis. So saya tak kisah. Saya boleh baca sebab saya boleh print dan dia akan nampak clear semua. Okay. No can do. Okay, yang ni apa? Yang ni pun sama. Okay, video 1. Apa 2 assessment issues? Apa? Okay, semua dah ada yang abang dah jawab dah. Panjang tulis. Tak apa. So, this kind of thing. Okay. Okay, kalau macam ni, sebenarnya saya nak minta post dekat bawah lah. Post dekat bawah ni. Sebab kalau tidak, saya tak tahulah grup mana. Macam ni. Macam ni okay, Fazira buat kan. Answer 2 semua ni. Cuma, dia jadi macam tak ikut grup. Okay, yang ni okay. Okay, sana letak macam ni. Tu tak apa, yang dah buat tu tak apa. Nanti saya pandai-pandai lah. Letak sebab saya ingatkan satu grup post, dia kata video 1. Okay, apa dia? Sebab yang ni bukannya seorang satu. Yang ni seorang satu. Yang ni kalau Fizan, Dav dengan Adam, 3-3 lah. Seorang komen 1. Tapi kalau yang ni, secara keseluruhan, apa yang anda faham? Secara berkumpulan menjawab. Okay?
Sirah PDP anak saya. Okey, yang ni stats for life ni dah buat, majoriti belum buat. Tapi yang ni yang kita dah buat dan boleh guna Excel. Okey. Yang postmortem ni pun sama. Soalan yang tak berapa nak bagus lah. Soalan yang kita lihat. Oh, okey. Sekejap. Okey, postmortem. Okey, ini tak. Ini buat. Okey, ni ada tersalah masuk ke? Komen ni. Postmortem ni basically buat soalan ni lah, soalan dalam ni, maksudnya buat item analysis, tapi item analysis berdasarkan soalan ni. Yang ni memang guna apa? Guna straight distracted analysis tu. Kita akan tengoklah berapa banyak berapa banyak. 5 soalan. 5 soalan maksudnya yang ni terpakai untuk kelima-lima lah. Maksudnya ni tambah ni 10 kan? 10 kali 5, 50 lah. Minta tolong calculate P, D, lepas tu interpret sikit, susah diskriminasi ke, bagus ke tak, distracted analysis sikit. Semua ni adalah ada dalam kita punya slides. Last sekali yang ni, bad versus good. Okay, sekejap. Yang ni kena tengok balik kenapa ada. Okay. Yang ni rasanya ke grup siapa? Grup 1. Atifah ke? Atifah, yang ni kenapa? nanti Atifah kita sembang sekejap Kenapa boleh termasuk kat sini? Postmortem ni basically hantar PDF lah, hantar PDF ke hantar sebab saya kata apa? Hantar PDF kat bawah ni. Macam yang buat untuk apa? Untuk interview tu. Kenapa keluar macam ni? Doktor, Ya? saya pun tak tahu dia tiba-tiba ada kat situ. Yang ni untuk apa ni? Kejap, ada avatar. Saya tengok Dia kan yang sendiri yang jadi postmortem tu macam kan. tu. Ha? Saya tengok yang postmortem day 6 tu. Ha? Semua yang kita masukkan dalam day 1 sampai day 5 akan masuk dalam day 6 tu. Ya, Haikal. Thank you Haikal. Sekejap, kenapa? Tak pernah. Sebab grup saya pun ada dekat situ juga. Apa yang kami masukkan dekat day 1. Ya, okay. This is Padlet. Tak pernah jadilah. Saya buat 3 kali dah. Ni first time lah dia masuk ke situ. Kalau saya letak satu lagi. Okay. Saya nak kata saya baru tengok sampai day 4 kot tak salah. Lepas tu saya tak tengok lagi day 6. Saya ingat tak mau buat. Okay. Sekejap saya update. Pick a file. Ambil dokumen lah kan. Sekejap. Dokumen saya semua dalam Dropbox. Kita ambil get started with Dropbox. Oh, kalau post kat situ tu pergi ke day 6 lah Haikal. Okay. Tak apa, itu saya take note lah nanti. Tapi siapa saya akan print pun lagi pun. Okay, jadi okay. Yang ni okay. Jadi tak apalah. So atas tu saya akan ignore je lah. Kalau saya tak jumpa dekat satu, saya pergi day 6 lah. Itu good to know. But that is actually satu error yang saya kena repair jugalah. Okay. Tak apa. Thank you very much Haikal. Okay. Haikal perasan. Okay. So yang ni tak ada masalah. Saya delete balik. Okay. So bad versus good ni masukkan PowerPoint. PowerPoint tu ada 4 slide je. Tunjuk okay. Apa 4 slide tu, dalam 4 slide tu adalah saya minta 4 example. Maksudnya dalam satu kat sini dia kata include both. Your presentation should have maximum of 8 slides. Kenapa saya kata kat sini? 4 slide. Alamak, saya bagi silap. 8 slides sebab ada 4 soalan. Satu soalan bagus, tak bagus. Macam mana kita, soalan tak bagus macam mana kita nak repair dia. Soalan tak bagus yang kita nak repair jadi 4 kali 2, 8. Okay, so sebab tak ramai orang buat lagi, so I'm just kena edit lah. Okay, tak boleh edit. Saya kena log in. Nanti saya edit. Tapi ya, saya okay. Ani nak tanya. Fazira. Ada Doktor, 5 tu kan ada beberapa soalan kan. Lepas tu kan doktor bagi pilihan nak jawab dalam Excel ataupun SPSS ataupun kira tangan kan. Boleh?
macam contoh ada soalan yang saya prefer untuk tulis tangan, ada soalan yang prefer untuk Excel, boleh ke doktor? Ke doktor Boleh. nak satu yang semua Excel? Tapi kalau masuk Excel maksudnya kita buat snapshot ke atau macam ni That's a good question. Tulis tangan. Okey. Kalau macam tu sebab dia akan saya minta post PDF kan. Sebab saya nak semua tu ada dalam tu lah. Kalau tak buat macam tu. Yang dalam Excel tu kalau copy masuk dalam Word boleh. Maksudnya untuk soalan lain katalah soalan 6 kira tangan. Okey. Snapshot letak kat situ. Just susun elok-elok ikut nombor. Boleh ke Fazira? Boleh ke doktor? Terima kasih. Saya pun tak terfikir kalau student nak buat macam tu. Okey. Jadi yang pentingnya maksudnya dia ada susunan lah boleh snapshot. Jadi clear. Tulis tangan pun boleh. Sebab ada setengah dia memang suka buat benda ni. Matematik. Dia suka matematik dia buat. Okey, saya bagi soalan. Nanti saya bagi jawapan. Okey, tapi at the end lah. Lepas habis lah. Sebab dia ada 1 sampai 26. Sambil-sambil tu nak tengok. Yang saya bagi markah ni untuk yang saya suruh pilih tu lah. Okay. Soalan pun senang lah sangat. InsyaAllah. Okay. Okay. Ada apa-apa lagi tak soalan? Sekarang 3.51. Hari ni jadi saya nak tunjuk satu gambar je. Betul saya nak tanya. Tak kenal tak? Kalau kenal, saya nak bagi hadiah. Okay. Sebelum tu saya nak tanya ni lah. Adalah apa-apa soalan tentang setakat ni lah yang remaining ni. So, dulu saya pernah cakap kita punya assessment ni agak heavy course ni agak heavy sebabnya course pasal assessment dan apa-apa yang kita buat semua akan relate dengan assessment. Nanti practicum pun akan relate dengan assessment. Especially menulis CLO ni. Banyak dah kali. Okay. Bila tengok sini-sini practicum tak boleh tulis CLO. Masih guna perkataan memahami, mengetahui. Okay, benda-benda yang abstrak. Okay, jadi benda tak ada penjajaran kurikulum dan sebagainya. Saya tengok Mimi asyik keluar masuk kesian kat Mimi, kesian kat NIMS. Ada juga. Jadi saya nak tanya juga untuk reliability, sepatutnya apa yang Fizan cover tu sebenarnya dah Fizan Daf dengan Adam cover tu sebenarnya itu yang itu dah cukup dah untuk memadai, tapi biasalah saya punya nota akan jadi akan banyak sebab saya cerita detail lah macam mana kita dapat nak derive from bab alpha tu semua saya bagi. Okey, tapi saya mungkin kalau minggu depan kalau kita buat WhatsApp reliability dengan validity okey ke tak ke masih lagi prefer nak buat Webex. Yang tu je lah sebab saya pernah janjikan sebab kita selalu buat Webex walaupun mereka orang tak galakkan buat terlalu panjang, tapi saya rasa ada setengah memang suka untuk interaksi macam kelas macam biasa. Saya boleh, kita pernah buat dulu Webex, majority Webex sebab tahun lepas, semester lepas, 2 tahun lepas. Bukan 2 tahun lepas, masa COVID lah, tahun lepas lah. Semester 2 semester lepas, tahun lepas. Boleh katakan setengah tak boleh masuk Webex. Jadi saya memang buat banyak WhatsApp. Tapi tu pun ada juga yang tak suka lah sebab saya faham lah ada yang internet dia kuat, dia sukalah interaksi macam ni. Okay. So yang tu pun mungkin boleh dapat feedback juga untuk lagi 2 kelas kita yang terakhir tu. Okay. Nanti kita buat wrap up sikit. Apa yang kita dah belajar sepanjang. Basically daripada day 1 sampai hujung ni ialah sepanjang kursus kita lah basically. Okay. Saya harap dan juga case based semua case analysis sebab guna SPSS dan saya harap benda tu akan pakai lah. Yang penting kita nak buat yang kita nak guna. Okay. So ada apa-apa tak soalan? Okay, tak ada. Saya nak tunjuk satu gambar je sebelum kita berakhir. Tak berakhir pula. Kemudian ada tak, boleh suggest alang-alang dah semua suggest 15 Julai. Ada tak satu hari yang kita boleh, macam WhatsApp tu macam saya duduk dalam WhatsApp, kita sembang lah. Maksudnya hari yang semua orang relax. Tak adalah macam saya WhatsApp, semua orang tengah kalut-kalut. Maksudnya itu kelas ganti kita yang masa awal-awal tu. Ada kelas kedua kot yang saya termiss. Saya nak buat duduk dalam WhatsApp lah kalau boleh. Kalau prefer Webex boleh juga. Tapi selalunya malam. Boleh ke tak? Boleh tak suggest? Satu hari yang kita rasa relax. Yang tu tak kita tak mau heavy, cuma lebih kepada
discussion sebagainya. Siapa-siapa boleh suggest macam Daf tadi? Satu malam. Mungkin malam sebelum exam ke apa? Ataupun malam selepas exam. You let me know. Tapi itu consider kelas. Saya tak mau lagi nanti ada isu kata ganggu tanpa peperiksaan semua. Cuma kena bagi tahu lah bila nak. Saya nak cakap dalam WhatsApp. Bukan buat kelas formal dan sebagainya. Okay, boleh tak siapa-siapa suggest buat malam bila yang majority agak free ataupun kalau seorang suggest majority tak objek tu maksudnya just adalah yang macam dengarlah dalam WhatsApp tu. Malam apa yang okey untuk buat. Any suggestion? Siapa boleh buat suggestion? Satu malam. WhatsApp tu just untuk, maksudnya I'm going to keep on sending you messages lah. Yang tu saja. Okay, at some point kalau ada respon, it'll be great. Okay. Kelas asynchronous. Sebelum 1 Julai. 1 Julai. 9 Julai. 9 Julai ni tengah ni. Okay ke? 9 Julai. Itu minggu peperiksaan. Saya nak tunjuk ni. Saya teringat pula dah lagi satu. Minggu depan Khamis malam. Okay. Sekejap lagi saya akan masuk dalam WhatsApp. Boleh tengoklah majoriti saya akan ambil tarikh tu. Tapi itu WhatsApp santai, asynchronous. Tapi dikira kita ganti. Saya harap halalkan. Okay, bila majoriti dah ada itu akan halal lah. Pam boleh? Apa tu? Sorry. Pun boleh. Okay. Okay. So, Khamis malam minggu depan. Berapa bulan? 1 kan? 1 Julai. 1 Julai. Itu ya? Nadia cadang Khamis malam kan? 1 Julai lah kan Nadia kan? Okay, 1 Julai. Ada, okay. Ada bantahan. Okay, thank you very much Haikal. Last class dah. Okay, thank you. Okay, yang telah saya minta halal. Lagi satu. Saya sepatutnya bagi carry marks. Tapi sebab saya extend dengan apa yang case based tu dan juga game. Jadi mungkin carry marks akan bagi waktu dah nak dekat-dekat masa dah transmit markah lah. Okay, untuk 60% tu. Boleh ke? Ini kalau ada isu boleh bagi tahu saya PM saya. Kalau nak awal saya kata sampai dah hantar lah. Dah hantar bagi saya masa untuk semak sikit dan kemudian saya bagi. Okay. Thank you so much. Sebab itu ialah yang part saya lah. Kalau anda marah maksudnya saya kena jawab lah nanti kat akhirat. Okay. Yang tu saya memang harap ya. Semua assessment kecuali 7 hari. Ya betul. Betul. Tak bagi pun tak. Okay. Okay. Tak penat saya bagi insyaAllah. Okay. Okay, thank you Nada. Thank you semua yang boleh respon dan saya harap bila kawan-kawan respon ni itu suara majoriti. InsyaAllah saya akan save chat ni juga untuk record. Kemudian saya nak tunjuk satu lagi. Berapa kali dah nak tunjuk banyak benda saya nak bagi. Hari ni memang sembang. Allahuakbar. Bismillah. Okay. Saya tunjuk satu gambar je. Lepas tu bagi tahu kat saya. Yang ni siapa type ke, siapa sebut ke, dia menang. Alamak. Tak jadi. Okay. Tak apalah. Nanti saya hantar lagi sekali. Tak apa, tak jadi. Minta maaf. Sebab saya lupa nak buang nama dia. Okay, tak apa. Alah-alah nak tunjuk kan. Saya nak tunjuk dengan uncle ni. Dengan uncle. Okay. Tak apa. Okay. Ni. Siapakah dia? Okay, Charles Edward Spearman. Okay. Sedikit pasal sedikit pasal Charles Edward Spearman ni. Okay, kalau saya boleh je nak tanya siapa apa kaitan dia dengan reliability dan sebagainya.
Okey, saya akan cerita sikit je. Okey, nanti saya akan cerita lagi dalam WhatsApp. Beliau ni kalau nak kata macam mana mulanya pengukuran, pentaksiran semua ni, itu idea beliau lah. Hasil daripada apa? Ya, yeah, Charles Edward Spearman. Ya, yeah, betul Haikal. Haikal ke yang jawab? Kejap. Ya, Haikal. Haikal jawab. Yes, apa? Aina pun jawab. Okay. Yes. Spearman. Inilah Spearman's correlation, Spearman's rank. Okay. Beliau lah Spearman itu. Okay. Kita tahun 19,000 masa tu World War ke apa? Masa kita tengah apa kan? Lama lah. Circle tu maksudnya sekitar tahun maksudnya abad ke-20 lah tu. Awal abad ke-20. Okay. Charles Spearman ni dia study kecerdasan. Dan dia nak tunjuk kata ada kecerdasan tu relate dengan ibu bapa. Kecerdasan anak-anak relate dengan ibu bapa. Jadi apa maksudnya? Okay. Bila cakap macam tu, in a way, he's trying to be a racist guy. It's bad a little bit. Itulah salah sejarah pentaksiran ataupun pengukuran ataupun exam ke ataupun kenapa pengukuran ni berlaku ke semua, kecerdasan ni. Sebabnya dia nak tunjukkan kata ibu bapa, kecerdasan anak-anak ataupun kepandaian anak-anak relate dengan ibu bapa. Bila relate dengan ibu bapa, maksudnya apa? Maksudnya orang, okay, kalau anak-anak tu ibu bapa dia berkulit putih, macam ni kecerdasan dia. Kalau anak-anak tu ibu bapa dia berkulit hitam, macam ni kecerdasan. Dan sekitar tahun 1900 ni, masih lagi orang kulit hitam dianggap sebagai hamba, slave. Kan? Jadi dia nak tunjuklah kuli, yes, Haikal. So this is the set history lah of assessment sebab dia nak tunjuk kata ada kepelbagaian kecerdasan dan kecerdasan tersebut berdasarkan names, hamba. Very good names. Okay. Berdasarkan berdasarkan kulit warna ataupun genetik. Okay, sebab bila ibu bapa dia akan kata genetically determined, maksudnya ada racially determined. Jadi isunya saya nak tunjuk kata kat sini, kita punya pentaksiran apa semua tu bermula dengan satu history tentang racism. Okay, and that is this guy. And sumbangan racism beliau tu terus-terusan. And bigger picture, it's not bad, kita boleh ukur, tapi that's the story lah. And he's actually yang start all this kind of theory. And that's it. Okay, nanti kita cakap lagi dalam minggu depan. InsyaAllah kita reliability dengan validity. No problem. Okay, talk to you soon. Assalamualaikum. Nanti saya try masuk portal, saya try create classes. Okay. Take care everyone. Jaga keselamatan. Jangan sendu. Assalamualaikum. Oh, tak ada scan mereka. Sebabnya saya tengok portal, dia kata portal sekarang dekat UM tengah power outage. So portal down. Tadi saya masuk banyak kali dah. Okay, so memang kita tak ada scan hari ni. Haikal, saya tak script apa ni lagi. So saya dah tengok tadi semua masuk tengok. Okay, no problem, alhamdulillah. Thank you so much. Nanti jumpa lagi. Jumpa dalam WhatsApp. Sekejap lagi saya akan buat summary. Boleh leave. Okay. Ya, siapa? Saya. Tadi ada Fazira. Saya terlepas tadi. Okay, Arni. Saya dah confused. Ada orang tanya yang pasal 7 hari mencintai assessment tu, soalan yang day 5 ada soalan nombor 20, doktor kata kena rujuk soalan nombor 22, tapi rasanya macam salah kot soalan tu, kena rujuk nombor 27 kot. Yang mana? Tengah tengok. D5 Saya share balik saya punya screen. Siapa nak keluar boleh keluar. Sekejap lagi saya apa-apa saya update dalam kelas WhatsApp. Saya share balik bagi sama-sama tengok. Okay, day 5. Okay. Kena rujuk soalan mana? Soalan nombor 24. Doktor, soalan 24. Alamak.
23. Okey. Ya, betul. Thank you Syarni. Soalan 23. Alamak. Thank you so much Syarni. Ni lah ni. Kesilapan. Dah tengoknya kali pun. Sebab saya delete satu soalan. Betul. Okey. So ini soalan sekejap saya snippet bagi tahu saya siap. Bukan soalan 22 tapi soalan 23. Thank you Arni. Thank you. Siapa? Izzati ke tadi? Okay. Thank you so much. Ada lagi tak perasan? I'm glad. Okey ke? Arni? Arni ke Fazira? Saya minta maaf. Saya still lagi confused. Saya panggil Arni ke Fazira? Oh, Arni. Fazira Rohman. Okey. Arni. Thank you Arni. Arni, Aina. Arni dengan Aina pun enggak. Kadang dulu saya confuse Arni Aina. Sekarang sebab ada Fazira Rohman. Okey. Boleh keluar. Unless ada apa-apa lagi soalan. Okey ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Doktor. Thank you. Doktor. Thank you. Thank you, Doktor. Yeah, thank you. Thank you, Doktor. Thank you.